Mereka tahu siapa Nabi. Segala tanda-tanda dan bukti-bukti tentang kewujudan kedatangan Nabi semua dah nampak pada mata mereka. Namun mereka tak mau terima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'alna min ahli syafa'ati wa ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah saudaraku hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita buka pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama kita hadiahkan bacaan suratul Fatihah kepada junjungan besar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada kaum kerabat baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para alim ulama, para pejuang Islam, kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia, juga kepada pengarang kita Al-Kabair Asy-Syaikh Al-Dhahabi dan juga panel penterjemah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan sekalian jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pertama dan selamanya atas segala nikmat kurniaan yang masih lagi Allah taala berikan kepada kita. Puji dan puja kepada Allah pemilik semesta alam atas nikmat iman dan Islam. Syukur alhamdulillah tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu wa taala masih kurniakan kita kesihatan dan kekuatan tubuh badan. Alhamdulillah, dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah, masih lagi kita menjadi pilihan di kalangan hamba-hambanya yang ramai yang terus diperteguhkan iman dan taqwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dihamparkan di hadapan kita petunjuk hidayah kebenaran daripada Allah yang membolehkan kita seikhlasnya terus menyembah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah apa yang ada pada kita sekarang ini merupakan sebesar-besar nikmat yang masih dikekalkan oleh Allah, yang mana nikmat yang kita dapat ni merupakan perkara yang wajib kita syukuri dan teruskan berdoa minta ke Allah agar apa yang kita terima daripada segala pemberian Allah hari ini, iman, Islam, kesihatan, kekuatan ni, Allah Ta'ala terus kekalkan pada diri kita semua sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan Allah Ta'ala, alhamdulillah, insya-Allah malam ni kita sambung lagi perkongsian kita menggunakan kitab ringkasan Al-Kabair. Alhamdulillah, pertemuan kita yang terakhir bulan lepas kita telah selesai membicarakan dosa yang ke-20 di bawah tajuk lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya pada muka surat yang ke-116. Jadi insya-Allah pada malam ni kita akan masuk pula pada bab yang berikutnya, dosa yang ke-21 pada muka surat 119 di bawah tajuk mencari ilmu dan menyimpan ilmu. Jadi tuan-tuan, ada beberapa kitab kita yang miss muka surat no. Dia ada selang, tak silap saya 116 ke apa ke, terus DP 120 lebih. Jadi kalau yang tak ada muka surat tu kita kongsi-kongsi lah kot no. Kitab pun penuh dah. Bab minggu lepas pun mai hujung-hujung bab kita ada habaq kan, kata ada yang tak ada muka surat. Jadi minta maaf lah, saya pun tak perasan kata tak ada muka surat tu. Kan? Jadi hari ni kita akan tengok pada mencari ilmu dan menyimpan ilmu. Baik, dua benda yang ada di sini. Yang kita faham selalunya adalah kewajipan untuk menuntut ilmu.
untuk mendapatkan ilmu. Namun di sini dia akan menjadi satu kesalahan besar sekiranya ilmu yang kita ada kita simpan. Kita tak wariskan, kita tak cerita ke orang, kita tak sampaikan sepenuhnya. Antara sifat wajib yang Allah letakkan pada setiap utusannya daripada Nabi dan Rasul adalah tabligh, menyampaikan. Makna kata apa saja yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, maka ianya mesti disampaikan pula sepenuhnya kepada seluruh umat, kepada seluruh manusia. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, peri pentingnya ilmu pada kehidupan kita, perkataan pertama yang menandakan ditabalnya baginda kesayangan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul itu adalah perkataan Iqra. Nak abang kat kita tuan-tuan, betapa ilmu ni satu benda paling asas dalam kehidupan. Kita nak buat kebaikan mesti ada ilmu. Kita nak melakukan kejahatan pun mesti ada ilmu. Bukanlah nak abang kata nak suruh jadi jahat, dah. Tapi kalau nak buat satu-satu benda kejahatan, contoh nak mencuri tuan-tuan. Bukan boleh duk pergi mencuri tak tahuan lagu tu, confirm kan tu Dia kena ada ilmu, dia kena ada pengetahuan apa yang dia nak curi, dia kena tahu waktu dia nak curi, dia nak kena tahu tempat dia nak pergi untuk mencuri. Duk pergi tak tahuan hala tuan-tuan, tengah-tengah orang main Jumaat, main masjid curi motor. Memang cari lembek kan tuan. Ilmu kena ada. Tu nak amak kalau benda jahat. Jahat pun kena ada ilmu. Apatah lagi benda melibatkan kebaikan. Melibatkan akidah. Melibatkan pegangan kita sebagai hamba dengan Tuhan. Melibatkan ibadat-ibadat yang kita nak lakukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melibatkan kehidupan dunia kita sehari-hari. Maka sudah tentulah ilmu itu memainkan peranan. Maka diturunkan pada kalimah Iqra nak menyatakan kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita. Benda pertama yang perlu kita fahami adalah ilmu. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada menyebutkan dalam kalamnya yang dipetik daripada kitab yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, man arada dunya fa'alaihi bil ilm wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah dia berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat maka hendaklah dia berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya maka hendaklah dia berilmu. Tak dapat dinafikan tuan-tuan. Hari ni kita solat kita takkan sempurna tanpa ilmu asas pengetahuan solat. Yang mana rangkuman daripada solat, syarat wajib dia, syarat sah dia, rukun dia, segala pergerakan dia, perbuatan dia, percakapan dia. Apa yang diminta untuk diadakan dalam solat, kita terlepas satu. Kita tersilap satu. Kita tak tahu satu. Solat kita pasti ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pun tak perlu nak hurai banyak tentang ilmu ni. Sebab ya, kita faham kepentingan ilmu. Cuma masalah hari ni tuan-tuan, bila kita nak tengok bab menyimpan ilmu. Hak tu yang menjadi masalah. Sedangkan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni maha luas. Antara ayat yang menyatakan betapa hebatnya ilmu Allah ni, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad, jikalau laut itu dijadikan sebagai tinta ataupun nakwat untuk menulis kalimat-kalimat Allah, kebesaran Allah, ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, lanafidal bahr. Nescaya keringlah lautan tadi qabla an tanfada kalimatu rabbi. Sebelum selesai nak tulis semua ilmu Allah ni. Yang duk ada lautan di muka bumi ni dijadikan nakwat tulis habis kering. Tak habis lagi apa yang ada di sisi Allah. Walau ji'na bimithlihi madada. Kami tambah pula sekali ganda. Dah kering tadi. Buat mai balik banyak laut tadi. Tulis pagi. Tak habis. Jadi hak ada kat kita ni apa dia tuan-tuan? Allah tuan. Besar tik kuku pun tak ada.
Kok kita nak belagak macam saya, cikgu mesti orang ada ilmu kan. Tak ada ilmu takkan jadi cikgu. Tok Ustaz duk belagak, besar tik gigi pun tak ada. Kok kata cikgu pun tuan-tuan, cikgu ni pun dia terror dalam bab dia ya. Saya dalam pembelajaran saya terror. Duk suruh ajak tajwid ke, ajak Quran ke, insya-Allah boleh. Tuh pergi ajak matematik tuan-tuan. Nak bagi budak fail boleh. Saya tak ada ilmu dalam bab matematik. Saya jahil, saya bodoh. Maha suci Allah, maha hebat Allah. Allah jadikan pada setiap hamba-hamba dia ada yang lebih, ada yang kurang. Supaya hamba dia saling membantu antara satu sama lain. Saling berhubung antara satu sama lain. Dengan ilmu, silaturahim dapat diwujudkan. Dengan ilmu, bangsa dapat dimajukan. Dengan ilmu, syiar dapat ditinggikan. Sebab nak mendapat kepahaman dalam keseluruhan ilmu, kita mesti berganding bahu. Maha hebat aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ni tuan-tuan, ramai kita menyimpan ilmu. Simpan ni dengan tujuan apa? Oh, sehari kalau ajak semua habis. Kawan ni potong aku. Saya dalam bab bila ada 2-3 tempat kita duk bawa kitab yang sama lah tuan-tuan lah. Sebab saya teringat satu soalan tuan, bila kita cerita bab ni, ada satu makcik dia tahan saya kat belakang. Dia kata, Ustaz, makcik nak tanya sikit lah. Makcik ni buat kuih, buat biskut. Dia buat biskut tuan. Dan dia kata, biskut dia laku. Tambah-tambah nak raya tu, kerana dia kata memang tempahan dia ni awal dah tutup, tak menang tangan nak buat. Orang kata sedap. Lepas tu orang minta resipi kat dia. Boleh tak bagi resipi nak buat? Dia tak bagi. Dia kata, ni saya punya pekerjaan. Saya tak bagilah ke orang. Kalau saya bagi, orang tu buat, dia tak beli dah kat saya. Tak pun dia buat jadi macam saya, dia pula jual, habislah customer saya. Adakah itu dikira menyimpan ilmu? Tuan-tuan, jam nak jawab. Satu benda yang bawa manfaat, yang bawa kebaikan, tak kira lah itu kebaikan itu dia bawa sampai ke akhirat atau kebaikan itu dia sekadar berada di dunia. Tapi benda tu mampu memberikan keseronokan, mampu memberikan kebahagiaan. Itu adalah ilmu yang baik. Dan bila kita ada ilmu ni tuan-tuan, kita diminta untuk menyampaikan. Maka kita nak jawab kat makcik ni pun lembut lah. Kena kata, kalau ikut faham ni, kena bagi tahulah. Bak rezeki jangan takut. Ikhlas kerana Allah jaga rezeki kita. Kita niat apa yang kita bagi ni satu daripada kebaikan. Orang buat kuih tu bila jadi sedap, family dia semua seronok, semua orang makan, makcik dapat pahala. Kita kait pula Nabi sebut, antara perkara yang akan menjalankan pahala walau dah mati, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu bermanfaat yang kita tinggalkan. Yang kita wariskan kepada orang lain sewaktu kita hidup. Waktu kita mati, ilmu tu masih digunakan orang. Maka pahala akan berjalan. Bagi ayat tu, kira senyumlah sikit makcik kan. Kita silap jawab, dia kelak pula. Tuan-tuan, nak abang hari ni, apa yang ada pada kita hari ni tuan-tuan? Alhamdulillah. Tuan-tuan, antara orang yang Allah Ta'ala berikan kemuliaan. Boleh kata tiap-tiap malam tuan-tuan diizinkan oleh Allah, dilapangkan masa termasuk dengan saya untuk kita berada di masjid-masjid, surau-surau, kita i'tikaf, kita duduk dalam majlis ilmu. Persoalan dia yang kita dapat banyak mana kita sampaikan? Kat siapa kita ceritakan? Kalau mai benda yang melibatkan perkara yang kita dapat dalam majlis ilmu berlaku depan mata kita, contoh berlaku kemaksiatan, kita cegah tak? Kalau kita diam, kita buat tak tahu. Kalau kita diam, kita buat tak tahu, kita termasuk dalam golongan kitman, golongan yang menyembunyikan. Dan golongan yang menyembunyikan ilmu, ada satu dosa besar dan ada satu azab khas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam tu tuan-tuan. Islam ni agama rahmah, Islam ni kasih sayang tuan. Islam ni nak kita saling ambil tahu tentang orang-orang Islam yang lain. Islam menyuruh kita menyampaikan akhlak dan adab, menyampaikan kebaikan, menyeru kepada kesejahteraan, mencegah kepada kejahatan dan kemungkaran. Sebab tu ilmu tu menjadi asas yang paling utama. Baik, kita tengok pada kitab kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maksudnya,
Sesungguhnya yang takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah ulama. Surah Al-Fatir ayat 28. Perkataan ulama dalam ayat ini bermaksud ulama yang tinggi makrifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud ayat tersebut ialah sesungguhnya orang yang takut kepadaku di kalangan makhlukku adalah mereka yang mengerti tentang kekuatan, kemuliaan dan kehebatanku. Dalam ayat ni Allah menyatakan antara mereka yang sentiasa hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala ialah golongan-golongan ulama. Ulama ni adalah golongan orang-orang yang berpengetahuan, yang mempunyai ilmu yang tinggi. Ibnu Abbas dia mendetailkan yang dikatakan ulama ni macam mana tuan-tuan? Mereka yang faham tentang kekuatan, kemuliaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang mereka bukan saja mengaku la ilaha illallah di mulut dan di hati mereka, bahkan mereka mengamalkan, mereka mempercayai serta mereka tunduk dengan apa yang ada pada la ilaha illallah. Ini yang dipanggil sebagai golongan ulama yang sentiasa menyeru ke arah kebenaran, yang sentiasa menyatakan kesalahan, mencegah daripada segala kejahatan. Walaupun sekarang ni kita berada di zaman yang mana kalau kita tengok tuan-tuan, ulama-ulama ni orang dah tak berapa nak heran. Bahkan orang dah mula benci kepada ulama, orang benci kepada orang-orang ilmu berpengetahuan. Orang dah tak minat dah duduk sembang-sembang bab hukum hakam agama. Kan? Saya tuan-tuan sampailah saya tak boleh terima tuan-tuan apa yang berlaku kepada Tuan Mufti apabila dia menyatakan salah satu daripada perayaan Jepun yang nak diadakan di Malaysia sebagai perayaan yang mesti dijauhi oleh umat Islam yang namanya Bon Odori. Saya tak tahu kat sini berapa kali dah saya duk sebut benda tu. Dan kita tengok bagaimana Mufti bila habaq jauhkan, jangan pi sebab itu melibatkan keagamaan selain daripada penyembah Allah. Takut bila kita join sama, kita redha dengan mereka. Bila kita ikut apa yang orang buat dalam keagamaan orang lain, automatik terlucut keagamaan kita di bawah Allah. Automatik terkeluar kita daripada Islam. Mufti dimaki hamun. Sedangkan Mufti cakap berdasarkan dalil, berdasarkan ayat Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Mufti takut umat Islam sanggup gadai maruah kerana seronok nak pergi join. Apa yang berlaku? Orang sanggup kata kat Mufti, maki Mufti, kata macam-macam. Sebab tu dinyatakan di sini, kalau hari ni kita faham apa itu la ilaha illallah, bagaimana peranan kita selaku hamba untuk menghidupkan la ilaha illallah, maka ketakutan tu akan ada pada diri kita. Kita akan jadi salah seorang daripada hamba-hamba yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak faham benda tu? Ilmu. Kena mengaji akidah, kena faham tauhid. Kena kenal siapa Tuhan, kena tahu apa hak kita sebagai hamba kepada Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan kepada Tuhan. Orang Islam kita faham kehidupan di dunia bukanlah syurga, tapi kehidupan di dunia adalah tempat mencari bekal. Tempat untuk menunjukkan kepatuhan kita sepenuhnya kepada dua asas yang diinginkan oleh Allah. Asas suruhan dan asas larangan. Kita mesti menjauhkan diri kita, mesti menjaga diri kita daripada dua benda ni. Lakukan bersungguh-sungguh setiap suruhan. Dengan cara macam mana nak buat satu-satu suruhan, fahami apa yang perlu pada setiap suruhan. Suruhan wajib seperti solat, faham ke semua ilmu tentang solat. Puasa, ketahui, kuasai apa yang perlu dilakukan pada ibadah puasa. Dalam bab maksiat, dalam bab kejahatan, dalam perkara yang diminta kita jauhkan, tinggalkan. Cari jalan bagaimana nak lawan dengan nafsu dan syaitan. Ketika kita mampu buat benda ni, ketika itu kita antara orang yang takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ilmu yang kita ada telah menjadikan kita mulia di sisi Allah. Acap kali kita sebut, kerap kali kita ulang tuan-tuan. Jangan cari redha makhluk.
Jangan cari puji makhluk. Puji makhluk tak bawa apa-apa kesan kat kita. Silap-silap puji makhluk melingkupkan pahala kita. Takut makhluk puji lebih riak kita, tuan-tuan, hilang pahala kita. Carilah redha Allah. Carilah puji Allah. Dengan cara macam mana? Datangkan ketakutan kita dengan memahami apa yang diinginkan oleh Allah dalam Islam. Tak lain tak bukan caranya dengan berpengetahuan. Sebab tu ilmu ni penting. Dan dengan ilmu tadi baru kita boleh bergerak sebagai hamba yang akan mendapat segala kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah kita boleh jadikan diri kita seperti mana Ibnu Abbas sebut. Kita akan faham tentang kekuatan, kemuliaan dan kehebatan Allah Tabaraka Wa Taala. Bukanlah bermakna sepanjang kita hidup ni kita tak takut ke Allah, kita takut. Tapi mungkin kepahaman yang kurang menyebabkan kadang-kadang kita terbabas juga duk buat benda ni larang. Ada juga nak mengatakan orang, ada juga nak cari aib buruk celah orang, ada juga tak buat dah besar-besar hal kecil-kecil ni. Sebab apa? Ketakutan kita masih tak sampai tahap yang sepatutnya. Makna kata ilmu kita masih lagi kurang. Carilah ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kata Nabi SAW, menuntut ilmu itu faridah, satu kefarduan, satu kemestian. Ala kulli, ke atas setiap orang Islam. Jadi untuk kita yang mengaku Allah itu Tuhan, Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasul, maka ilmu itu menjadi satu kemestian. Tengok hadis yang lain pula bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairud dunya wal akhirati ma'al ilmi wa syarrud dunya wal akhirati ma'al jahli. Rawahu Dailami atau kama qal, yang bermaksud sebaik-baik dunia dan akhirat harus dengan ilmu, dan seburuk-buruk dunia dan akhirat tanpa ilmu. Hari ni kita boleh hidup di dunia dalam keadaan kita nak buat apa yang kita mau. Kita boleh ikut kata hati kita. Kita tak mau semayang. Kita nak keluar dengan keadaan kita pakai pakaian yang kita inginkan. Tak kira lah menjolok mata ke, nampak aurat ke. Kita nak makan apa yang kita nak makan, ikut suka kita. Tak kisah siapa yang masak pun. Tak kisah dia ada halal ke tak. Kita nak kerja dengan cara macam mana pun. Nak scam orang ke, nak tipu orang ke, nak amalkan riba ke apa ke. Kita boleh buat. Terpulang kepada kita. Tapi kalau kita buat benda-benda yang macam tu, maka apa yang kita faham daripada sebutan Nabi, kita mencari seburuk-buruk kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan ilmu tu nak membantu kita, nak membawa kita untuk mendapat sebaik-baik kehidupan dunia dan akhirat. Kalau tuan-tuan tengok sekarang ni, tuan-tuan, kita ada satu masalah yang agak meruncing. Ini bukanlah kata apa pun berdasarkan pemerhatian dan kajian saya. Saya duduk tengok sembang-sembang kawan-kawan kan. Kan anak-anak kita kan, daripada ada yang 2-3 tahun tak pergi sekolah itu ni. Kan? Apa? Lockdown. Kemudian sekolah buka balik macam biasa, tuan. Nampak sebelum lockdown dengan selepas lockdown ada perbezaan yang banyak. Nampak hari ni ramai anak-anak kita pun dah tak berapa heran dah dengan ilmu sangat. Pergi sekolah pun kalau kata pergi rasa nak belajar. Dia rasa nak lena. Dia rasa nak main, dia main. Bila buat periksa result fail ke apa ke, dia tak berasa benda tu satu ketakutan. Padahal nak periksa apa, tanya esok exam apa, tak tahu. Esok exam apa pun tak tahu. Kita pula nak kena habis habang ada apa esok exam apa. Benda ni bukan berlaku di satu tempat, tuan-tuan. Hampir di setiap tempat. Ditambah pula dengan anak-anak muda sekarang ni, mereka ni masing-masing pakai ada handset kat tangan, duk tengok influencer, duk tengok tiktokers, duk tengok insta famous, dah tak minat dah nak belajar. Mai pula ada 2-3 makhluk hak duk bagi motivasi, bukan motivasi, motivasi menjahanamkan. SPM fail pun tak apa. Kita ada cara untuk kaya. Duk kira hidup nak kaya. Anak-anak muda dengar nak kaya, tuan melompat, tuan. Kira nak duit lah. Tak faham erti kehidupan tu, nak dapatkan redha Allah, nak beribadat kepada Allah, tak nampak. Duk kira nak cari kemewahan kehidupan dunia. Ilmu tak heran, sekolah tak heran. Takut kan?
Benda tu semakin serius. Dan kalau kita tengok majoriti sekarang orang nak masuk bidang agama pun dah tak ramai dah tuan-tuan. Tengok statistik orang yang nak pergi belajar sambung ambil bahagian agama ni. Dah tak ramai tuan, makin berkurangan. Statistik semakin jatuh. Tak tahulah apa punca. Kalau makin kurang orang mengaji agama ni tuan, siapa nak jaga cucu-cucu kita nanti? 30 tahun, 40 tahun, siapa nak tolong jaga, nak bela agama kita nanti ni tuan? Sebab tu ilmu tu perlu diberi penekanan daripada awal. Nak datangkan supaya kita ni antara orang yang takutkan kepada Allah, mesti kena ada dengan pengetahuan yang tinggi. Bukan nak tunjuk ke orang kata kita berilmu, kita pandai, kita ada doktor, kita ada PhD, saya ada sijil, saya ada pengiktirafan. Hak tu mah tak ada apa tuan. Imam-imam besar dulu tak pernah ada pengiktirafan pun, tak ada sijil apa pun. Tapi ikhlasnya mereka dalam mencari dan menyampaikan ilmu yang mereka ada. Allah kekalkan hasil-hasil mereka sampai ke hari ini. Bertahun-tahun dah imam-imam besar meninggal. Tapi bagaimana ajaran mereka, kitab mereka, semua menjadi ikutan. Yang mana ianya membawa pahala kepada mereka sekarang ni. Kita, pahala apa kita nak bawa? Takkan kita masuk kubur nanti kita pahala berhenti. Macam mana kita nak terlepas daripada azab? Macam mana kita nak menghadap Allah waktu dia hisab kalau keadaan masuk je kubur pahala berhenti? Dosa yang duk tanggung sekarang ni pun berlambak-lambak tuan. Maka kita lah kena ambil inisiatif untuk tolong diri kita. Tuan-tuan diberi ruang untuk main kuliah-kuliah ni tuan-tuan. Setiap kali habis kuliah, apa yang tuan-tuan buat dengan benda yang tuan-tuan dapat pada kuliah? Kurang-kurang sampaikan. Nak sampaikan kat siapa? Carilah siapa-siapa pun. Lah ni kita teknologi sangat luas tuan-tuan. Tuan-tuan nak cerita ke orang boleh. Tuan-tuan nak buat dalam bentuk satu ayat. Hantar ke WhatsApp boleh. Nak hantar ke Facebook boleh. Semua benda kita boleh buat. Sebab menyampaikan ilmu itu sunnah terbesar yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW. 23 tahun yang Nabi duk perjuangkan itu adalah perjuangan dakwah dalam bentuk menyampaikan kebenaran. Maka sejauh mana kita ikut sunnah Nabi SAW dalam menyampaikan? Hak ni kita kena tanya balik diri kita. Kurang-kurang ilmu yang kita sampaikan, jadilah tuan-tuan bekal nak bawa pi nanti. Nak mati pun tak lama dah semua kita. Semua akan mati tuan. Kena ingatkan selalu bab mati. Biar kita bersedia dengan amalan-amalan yang bila kita mati nanti pahala duk jalan. Duk dalam kubur tuan kuih cerah. Duk dalam kubur kuih lapang. Duk dalam kubur kuih seronok. Duk bergelak keras perut. Pahala masuk ya kot segala sudut tak berhenti-henti. Kena usaha pada lah ni. Jadi bila nak menuntut ilmu tak mudah tuan. Banyak pengorbanan. Masa, kudrat, wang ringgit. Semua tu perlu. Mana ada benda free tuan. Kalau ada benda free mesti ada something di belakang dia. Guru saya tuan-tuan, Ustaz Siraj. Orang guru cemerlang, dia ada kata, ingat saja puak-puak tu buat YouTube free. Tuan-tuan ingat YouTube tu kan orang kata free. Tuan-tuan ingat saja YouTube tu free. TikTok tu free. Mereka ada agenda. Sekali buka TikTok, berapa jam habis tuan. Mereka nak kita ni jauh daripada ibadat. Mereka nak kita jauh daripada Tuhan supaya jiwa kita subur dengan hiburan. Dia bagi YouTube tu free sebab mereka ada benda yang mereka inginkan. Kalau YouTube, TikTok tu berbayar, tak teringin kita pun nak buat. Orang kita pula dengan bayar boleh gaduh. Benda free cukup mau. Tak saja dia bagi free. Ada sebab tuan-tuan. Ada tujuan. Mereka menggunakan ilmu mereka untuk mencari jalan, menjauhkan umat Islam daripada agama dia. Dan mereka berjaya. Ilmu. Bukan senang nak boleh buat YouTube tu. Dia ingat terus-terus jadi tu. Tak ada tuan. Sambil-sambil menjana untungan, mereka mendapat hadaf utama mereka untuk menjauhkan umat Islam daripada agama dia. Maka hari ni kita lah kena ada ilmu tuan-tuan. Untuk nak bangunkan balik Islam. Nak tinggikan balik kemuliaan agama kita. Baik.
Berkata Mujahid dan Sya'bi, orang yang alim itu ialah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak tahu kita ni alim ke tak tuan-tuan, sejauh mana kita takut kepada Allah. Alim ni tak perlu dicerita ke orang pun. Tak perlu orang sebut kita alim. Tak. Kita ni bila makin takut kepada Allah, kita akan cari jalan untuk menambahkan lagi hubungan kita dengan Allah. Mendekatkan lagi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri orang alim tuan-tuan. Dia takkan membiarkan masa-masa yang diberikan oleh Allah macam tu saja berlalu kat dia. Dia akan manfaatkan setiap masa yang ada pada diri dia untuk dia mendapatkan kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran tuan-tuan, bagaimana Allah Ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada orang yang ada ilmu pengetahuan. Ini dijanjikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pada ayat ni dua golongan yang akan dinaikkan darjat Allah. Ditinggikan kedudukan oleh Allah. Pertama, alladhina amanu minkum. Orang yang beriman di kalangan kamu. Macam mana kita nak beriman kalau kita tak kenal Allah? Macam mana kita nak laksanakan suruhan kalau kita tak tahu bagaimana nak melakukan? Mana kata mesti dengan ilmu. Dan dengan ilmu yang banyak tadi. Golongan kedua. Walladzina utul ilma. Orang yang diberikan pengetahuan. Yang mana dia amalkan pengetahuan yang ada pada diri dia. Allah sebut akan diangkat beberapa darjat. Allah sebut darajat. Darajat ni maksud dia lebih daripada 3. Banyak. Tak mustahil Allah boleh letakkan kita setinggi-tinggi darjat. Sampai tahap kita boleh duduk dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul di syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak Allah. Kalau kita buat apa Allah mahu, Allah boleh bagi lebih daripada tu tuan-tuan. Sedangkan satu hamba yang puluh-puluh tahun melakukan maksiat kepada Allah, sekali dia lahir penyesalan, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah, Allah boleh hapuskan seluruh dosa dia. Apatah lagi kepada hamba yang sepanjang hidup mengabdikan diri kepada dia. Takkan dia nak biar? Maha baik Allah kita tuan-tuan. Maka kita lah perlu tunjukkan pengorbanan. Dunia ni tempat berkorban tuan-tuan. Tempat berkorban. Tempat berpenat. Penat kita pun tak lama tuan. 60-70 tahun dah. Boleh dapat 80 tahun tu kira istirahat banyak. 90 tahun tak mau lah kot. Kan takut lagi apa-apa pula jadi 90 tahun. Tak boleh berjalan, tak boleh bangun ke apa ke. Biarlah kita semua hari ni tuan-tuan. Allah Ta'ala akhirkan kita dalam keadaan kita diberikan kesihatan yang sempurna oleh Allah. Amin. Dalam keadaan kita boleh terus ibadat dengan elok dan sebagainya. Tak mau umur panjang pun sakit-sakit apa tak. Dan dalam umur yang ada ni lah tuan-tuan, pulun untuk cari ilmu. Sebab kita nak jadi hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tengok pula, berkata Rabi' bin Anas, sesiapa yang tidak takut kepada Allah, sesungguhnya dia bukanlah dari kalangan orang alim. Maka kata-kata Rabi' bin Anas ni berlawanan dengan kata Imam Mujahid dan Sya'bi tadi. Orang yang alim itu ialah orang yang sangat takut kepada Allah. Jadi orang yang tak takut kepada Allah, dia bukan orang alim, dia bukan orang yang berilmu. Sebab ilmu dia lebih kepada apa-apa yang dia nak buat ikut kata hati dia. Bertunjangkan nafsu dan syaitan, bukan ikut asal apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Maksud ayat, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah,
Sesudah kami menerangkannya kepada manusia di dalam kitab suci, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian makhluk. Surah Al-Baqarah ayat 159. Kalau hari ini kita masih lagi menjadi orang yang ada pengetahuan tapi tak menggunakan pengetahuan tersebut. Sekadar tahu tapi tak kisah untuk nak buat ataupun tidak. Tahu tapi tak mau cerita ke orang, tak mau sampaikan ke orang, takut. Satgi kalau aku ajak orang ni, satgi tak ada apa lagi dia potong aku, dia terror daripada aku. Apa pun alasan kita tuan-tuan, apabila kita menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan pengetahuan, kita termasuk dalam golongan ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Golongan yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh sekalian yang boleh melaknat. Dilaknat malaikat-malaikat Allah, dilaknat oleh seluruh hamba-hamba Allah yang lain. Hidup dalam keadaan laknat sentiasa. Tuan-tuan, tinggi tuan-tuan benda ni, besar benda ni. Hidup dalam laknat tuan-tuan, sia-sialah hidup kita tuan-tuan. Tak ada guna kalau kita hidup Allah Ta'ala laknat kita. Kita nak redha Allah, kita nak kasih sayang Allah, kita nak ampunan Allah, kita nak kebaikan daripada Allah, kita nak taufik, petunjuk daripada Allah. Tapi yang kita dapat adalah kebencian daripada Allah, kemurkaan, kemarahan daripada Allah. Allah tak heran kat kita, Allah tak pandang langsung kat kita, Allah tak bagi apa yang kita mahu. Allah tak bagi kejayaan dunia dan akhirat kepada diri kita. Pada kitab asal, dia ada menerangkan tentang ayat ni, saya ambil sikit. Ayat ini diturunkan menjelaskan dari hal para ulama dari kaum Yahudi yang selalu mengelirukan permasalahan. Dan yang dimaksudkan dengan keterangan, iaitu dari hal hukum rejam, hukum pidana dan hukum-hukum yang lain. Manakala yang dimaksudkan dengan petunjuk, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua sifat-sifatnya yang sudah tersebut dalam kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Dan setelah kami menerangkan kepada manusia, yakni kaum Bani Israel di dalam kitab mereka Taurat, perkataan mereka, yakni orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu, mereka itu dikutuk oleh Allah dan dikutuk oleh para yang melaknati. Berkata Ibnu Abbas, semua yang ada di muka alam ini kecuali bangsa jin dan manusia. Jadi ayat ni sebenarnya diturunkan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang mereka itu tak mau nak terima pada apa yang ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa tak mau terima agama Nabi, depa tak mau terima ajaran Nabi. Sedangkan tuan-tuan, kita sedia maklum, semua nabi-nabi dan rasul-rasul tahu pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyampaikan dan menceritakan kepada umat-umat mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi Isa sendiri ketika mana dia sedang menerangkan tentang Nabi SAW kepada umatnya yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, wa mubashiran bi rasul, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa dah sampaikan. Dia dah bagi tahu kepada kaum dia bahawa dia ni adalah utusan Allah. Dia datang untuk membawa manusia umat dia ke arah kebenaran. Padanya ada kitab Taurat dan akan datang selepas daripada dia seorang rasul yang namanya Ahmad. Merujuk kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang Yahudi Nasrani ini pada waktu tu mereka masih beriman dengan kitab Taurat dan Injil. Mereka tahu tentang Nabi. Mereka tahu siapa Nabi. Segala tanda-tanda dan bukti-bukti tentang kewujudan kedatangan Nabi semua dah nampak pada mata mereka. Namun mereka tak mau terima. Mereka menyembunyikan. Mereka buat pelbagai helah. Tak cerita benda betul.
Akhirnya Allah nyatakan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, kita hamba Allah, kita tahu tentang kewajipan, kita tahu tentang larangan, tapi kita tak cegah, tapi kita tak buat. Termasuk tak kita dalam golongan ni? Termasuk, tuan. Termasuk. Sebab kita golongan yang diberikan pengetahuan. Ya, ilmu kita mungkin tak banyak. Ilmu kita tak tinggi macam orang lain. Tapi bab-bab asas tu kita tahu. Apa yang kena buat, apa yang tak boleh buat, kita tahu. Tapi bila kita duk buat sebaliknya. Hak kena buat, tak buat betul-betul. Hak kena tinggal, hak tu duk pulun. Kita golongan yang dilaknat oleh Allah. Dan dilaknat oleh seluruh makhluk Allah. Kecuali jin dan manusia. Macam mana kita nak dapatkan kebaikan daripada Allah? Ayat ni satu ancaman kepada kita, tuan. Contoh mak ayah. Mak ayah. Ni pun saya pun kena banyak, tuan. Antara perkara yang perlu ditekankan oleh setiap ibu bapa kepada anak-anak dia, ajarkan anaknya takutkan Allah. Mesti ajar anaknya itu berkenaan dengan agama. Siapa Tuhannya, siapa Nabinya, ibadatnya. Pastikan anak-anak ni kalau boleh sebelum balik ni dia dah tahu solat macam mana, dia dah tahu baca Quran, dia dah pandai semua dah. Supaya nanti bila dia makin besar, tuan-tuan, dia boleh hidup atas keimanan. Dia boleh hidup atas jalan yang diinginkan oleh Allah. Berapa ramai hari ni mak pak yang benar-benar buat benda tu kat anak dia. Ayah-ayah, berapa ramai ayah yang ajak anak dia sendiri mandi wajib. Tak minta tajak solat, nak tanya bab ajak mandi wajib. Berapa ramai ayah-ayah yang dia sendiri ajak anak lelaki dia mandi wajib. Kalau benda tu, asas tu pun tak boleh ajak, tuan, nak cerita bab solat macam mana? Nak cerita bab baca Quran macam mana? Semua kita hari ni harap orang hantar pergi sekolah agama. Okey, tak apa, hampa pandai-pandai lah buat anak aku, bagi anak aku elok sudah. Sekali anak tak boleh mengaji, duk Ustaz pergi serang. Apa buat apa, aku bayar kat hampa, apa anak aku tak boleh nak mengaji lagi. Itu bukan kerja Ustaz. Itu bukan kerja cikgu, itu kerja mak pak. Mak pak nak ajak macam mana, mak pak pun tak apa nak pandai. Mak pak mengaji pun mak pak sembahyang pun ikut dan. Rasa nak sembahyang, rasa tak mau sembahyang, tak sembahyang. Saya tak tuju kat siapa-siapa, kan. Saya tuju pada diri saya. Kita pun tak sempurna. Macam mana kita nak didik anak bagi sempurna? Akhirnya anak kita akan membesar sebagai orang yang tak heran dengan kebaikan. Dia akan ikut persekitaran. Persekitaran yang penuh dengan hiburan, penuh dengan keseronokan. Anak baru masuk sekolah, tuan, darjah 1 baru pergi berapa bulan, balik mai duk minta handset dah. Siapa kawan-kawan lain dah handset? Darjah 1 minta handset. Nak nombor sendiri. Amboi. Tu pun ada mak pak beli. Dia boleh, budak-budak lah boleh menentang handset tu, tuan. Dia tak kacau apa dah. Selesai masalah. Dulu kita ni, tuan-tuan, kecil-kecil ni mak pak kita bawa pergi makan kedai, jenuh malu mak pak. Siapa? Pakai hinyak habis. Menangis lah, apalah. Lah senang nak bagi anak diam tahu nak, tuan. Suara handset depan dia, senyap anak tu 2 jam dah dia diam. Tapi apa kesan dia? Itu kita tak nampak, kan? Sebab tu, tuan-tuan, ilmu ni benda yang paling asas. Macam mana kita nak jadi mak ayah kalau kita tak ada ilmu? Jadi betul tak semua benda kena ada ilmu? Semua benda kena ada ilmu. Dan bila kita ada, wariskan ke orang, sampaikan ke orang, ceritakan ke orang. Jangan simpan. Sebab kalau simpan tu, tuan-tuan, dia akan bawa satu benda yang buruk pula kepada diri kita. Sikit lagi, insya-Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma berkata, tidaklah 2 orang Muslim yang bertelagah dan saling melaknat satu dengan yang lain, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengembalikan laknat tersebut kepada Yahudi dan Nasrani, kerana 2 golongan inilah yang telah menyembunyikan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segala sifat kemuliaannya. Tidaklah 2 orang Muslim yang bertelagah dan saling melaknat, melainkan Allah mengembalikan laknat tersebut kepada Yahudi dan Nasrani. Sebab apa, tuan-tuan? Kalau kita faham Islam ni larang kita bertelagah.
Larang kita bergaduh. Larang kita melaknat, mengata yang buruk kepada orang kecuali benda tu membawa mudarat. Kita tak boleh nak cerita buruk pada orang, melainkan benda tu dia akan bawa masalah pada agama. Contoh ajaran sesat. Ada ajaran sesat yang duduk dalam masyarakat kita, kalau kita tak cerita, orang tak tahu, takut orang akan terpesong daripada ajaran sebenar. Hak tu kita boleh sampaikan. Itu pun dengan cara kita tidak melaknat dia. Dengan cara kita cari jalan untuk betulkan, bawa dia balik ke jalan yang benar. Bukan kata mengikut sedap, tuan-tuan. Hari ni, tuan-tuan, seluruh Malaysia kata kat GISB. Apa yang kita buat dalam nak menyelamatkan mereka? Kita dah tengok fatwa-fatwa sebelum ni, tuan-tuan, daripada awal GISB, daripada Al-Arqam dulu. Setiap negeri ada fatwa menyatakan benda ni tak betul. Apa tindakan kita untuk betulkan mereka? Dah, yang kita buat apa dia? Kata. Duk perli pula mereka. Duk nyanyi pula lagu yang mereka nyanyi. Sebagai satu penghinaan kepada mereka. Apa pertolongan yang kita bagi kat mereka? Kalau kita kata mereka sesat, apa yang kita bantu mereka? Nampak sangat ilmu kita ni sangat-sangat rendah, tuan. Kita kira kata ke orang, kutuk orang, hina orang, keji orang. Hak tu kita berilmu. Hak tu kita pandai. Ayat-ayat nak susun, nak buat, nak kata ke orang ni, kita cukup terror. Dia apa yang kita buat dalam nak membetulkan masyarakat? Ilmu kita pun kurang, tuan. Ilmu saya, ilmu tuan-tuan kita sama, tuan. Tu pun dah ada hari ni orang yang gatai, duk pergi kata pula ke orang alim. Duk abang imam ni tak betul, duk abang buku ni sesat. Allah, mudah-mudah duk main cakap macam tu. Duk abang pula amalan-amalan yang banyak orang lain ni buat tak betul. Kalau tak betul, kita kena abang tak betul. Tapi benda yang dalam perbincangan, benda yang khilaf, kita tak boleh abang benda khilaf tu salah. Paksa orang untuk ikut ajaran dia. Oh, tu semua ni mah benda yang sekarang ni sedang berlaku dalam masyarakat. Kalau kita ni tak ada ilmu, tuan-tuan, oh, kita ni jadi tak tahu nak pergi mana. Mai pula orang duk sebutkan, Nabi kata nanti akhir zaman umatku akan ada 73 golongan, 72 sesat, satu yang betul. Tuan-tuan tak pernah tertanya-tanya, kita ni duk golongan mana, tuan? 72 ke satu? Tuan-tuan berasa tuan-tuan duk tahu mana? Habis tu semua klaim betul. Sebab tu kena ada ilmu, tuan. Dengan ilmu lah kita akan kukuhkan kedudukan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu macam saya cakap awal-awal tadi, tuan. Kita bila ada ilmu bukan nak cari mulia dengan makhluk. Bukan nak tunjuk kita ni terror dengan makhluk. Ada ilmu lebih sikit, nak ajak berdebat, nak ajak berlawan. Allah. Bukan tujuan ilmu yang tu, tuan. Tujuan ilmu nak lahirkan kefahaman. Nabi SAW sendiri, manusia yang paling berilmu di kalangan seluruh manusia pun, tuan-tuan, membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Menerangkan pada satu-satu permasalahan. Menerangkan, bukan menyerang. Menerang. Maka sudah tentu, tuan-tuan, apa yang kita faham hari ini, tuan-tuan, kita jauh sangat ketinggalan dalam berilmu ni. Terutamanya ilmu melibatkan agama kita. Akidah kita, ibadat kita. Maka mesti cari jalan untuk menambahkan lagi pengetahuan. Supaya kita berada di atas landasan yang betul. Berada di bawah redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan dengan ilmu tadi dapat kita lakukan sesuatu untuk agama kita. Menyebarkan kebaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan kepadaku walaupun satu perkataan, satu ayat. Asalkan benda tu ada kebaikan, tuan-tuan, ianya akan menjadi saham. Saham tu tak nampak lagi, tuan-tuan. Tu yang masalah. Tunggu mati lah. Tunggu mati. Nampaklah saham tu. Gedik-gedik minta ke Allah, Rabbirji'un. Ketak-ketak minta ke Allah, Rabbi laula aqartani ila ajarin qarib. Dah masuk kubur dah. Minta pergi ke mana pun tak boleh balik Tak betul balik Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terus menyuluhkan kita dengan ilmu yang sebenarnya. Dengan pengetahuan, Allah Ta'ala akan istiqamahkan kita untuk terus mencari jalan untuk mendapatkan ilmu. Untuk kita berada di bawah redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
dan kita mohon kepada Allah agar sentiasa dorongkan kita untuk mendapatkan ilmu yang betul, bukan ilmu yang sesat, bukan ilmu yang akan menjauhkan kita daripada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, saya berhenti setakat ni dulu. Insya-Allah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu pada kelemahan, kehinaan, kebodohan diri saya. Mohon ampun dan maaf tersalah bahasa, tersilap kata. Tuan-tuan dan puan, kalau ada apa-apa kebaikan yang boleh kita ambil pada pertemuan malam ni, balik lagi pakat cerita, kongsi-kongsi dengan isteri kita, suami kita, anak-anak, rakan-rakan, jiran-jiran. Mudah-mudahan ilmu yang baik bila kita faham, kita sampaikan. Manfaat ilmu akan lebih meluas, dan bila kita cerita ke orang, ajak ke orang tentang kebaikan, orang amalkan. Selama mana ianya diamalkan, selagi itu kita akan terus diberi saham pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kita tangguh pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis, surah Al-As dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وهذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أخرجنا عن ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل بلاد المسلمين وفي كل مكان وفي كل زمان يا أرحم الراحمين. وصل الله على نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.